Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifat Izzati binti Khairi bernombor metrik D19312077. Okey, baiklah, saya akan menerangkan atau mengupas buku yang bertajuk Multikulturalisme, Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Abad ke-21. Mari kita kupas apa yang terdapat dalam buku ini. Baiklah, buku ini merupakan buku yang membincangkan isu-isu pendidikan yang berkait dengan multikultural dalam rangka untuk menjawab segala persoalan yang dalam bab-bab pendidikan, terutamanya di Indonesia untuk memasuki abad ke-21. Sebagaimana yang kita tahu, pendidikan menjadi sangat relevan dan penting sebagai solusi dalam dunia sosial yang ditimbulkan oleh proses global tersebut. Bukan Indonesia sahaja, bahkan antara negara, antara benua juga haruslah bersiap sedia untuk menghadapi abad ke-21. Sebagaimana yang kita tahu, abad ke-21 ini telah memberi fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Ia juga mengandungi 8 komponen utama yang meliputi pembelajaran kolaboratif, mengupayakan teknologi, pengembangan kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, mengoptimumkan teknologi maklumat dan komunikasi ICT sebagai sumber maklumat, menggalakkan amalan refleksi, mengembangkan kemahiran berfikir dan pentaksiran. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu dalam bab pertama, iaitu yang bertajuk Filsafat Multikulturalisme. Okey, dalam bahagian pertama iaitu Diskursus Multikulturalisme. Apakah yang dimaksudkan dengan diskursus? Diskursus iaitu suatu pemikiran atau gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur ataupun budaya. Okey, baiklah, apa yang diterangkan dalam bab ini? Iaitu yang pertama, mempunyai dua pandangan maksud multikulturalisme yang berbeza, iaitu multi bermaksud lain dan kulturalisme bermaksud lain. Multi bermaksud plural dan kulturalisme bermaksud kultur ataupun budaya. Istilah plural di sini mengandungi banyak erti. Bukan sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, tetapi juga pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi yang berkait dengan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, ia mempunyai pelbagai pendapat yang berbeza mengenai multikulturalisme. Okey, pandangan ini juga mendapat tentangan, iaitu daripada hegemoni barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, esensialisasi budaya. Dan yang ketiga, proses globalisasi yang berupa memonokulturkan budaya kerana gelombang dahsyatnya yang menggelinding dan menghancurkan bentuk-bentuk kehidupan bersama dan budaya tradisional. Pendidikan merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesedaran multikulturalisme yang dimaksudkan. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahawa setiap manusia terlahirnya berbeza, baik secara fizik ataupun secara non-fizik. Tetapi kebanyakan kelompok belum boleh menerima realiti bahawa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki keyakinan, budaya, adat, agama dan rata ritual yang berbeza. Sebagaimana kita dapat lihat bahawa Indonesia memiliki pengalaman mengenai isu-isu multikulturalisme sebagai satu filsafat yang menekankan penghargaan, toleransi dan kerukunan. Malah, ia juga sangatlah berkait rapat dengan pendidikan. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu dalam bab yang pertama juga, iaitu filsafat multikulturalisme, tapi dari sudut pandangan yang lain, iaitu dari sudut pandangan legitimasi keragaman budaya yang berasal daripada berbagai jenis pemikiran. Okey, yang pertama iaitu studi kultural, iaitu mengenai masalah-masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identiti kelompok, distribusi kekuasaan di dalam masyarakat diskriminatif, peranan kelompok-kelompok masyarakat dan masalah-masalah kontemporer seperti toleransi antara umat yang beragama. Okey, yang kedua iaitu
pemikiran postkolonialisme yang melihat kembali hubungan antara penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak stigma yang biasanya akan merendahkan kaum terjajah. Okey, yang ketiga iaitu globalisasi, iaitu ternyata telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi budaya asli. Revitalisasi budaya lokal merupakan upaya untuk menentang globalisasi yang mengarah kepada monokultur budaya. Okey, seterusnya iaitu ekonomi neo-Marxisme, iaitu mengenai hegemoni yang dapat dijalankan tanpa revolusi oleh intelektual organis yang dapat mengubah suatu masyarakat antara lain dalam memperhatikan atau memaparkan kelompok yang termarginalisasi. Okey, yang terakhir iaitu poststrukturalisme, iaitu mengenai perlunya dekonstruksi dari konstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur yang telah mapan dan biasanya hanya untuk kekasaan yang telah ada. Okey, baiklah, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu dalam bahagian bab 2, iaitu sejarah multikulturalisme. Okey, istilah multikulturalisme pertama kali digunakan secara meluas pada tahun 1970-an, iaitu digunakan oleh negara Kanada dan disusuni oleh Australia pada tahun 1973. Sebagai sebahagian daripada kebijakan warga negara mendampingi dan mengelola keanekaragaman etnis yang berada di wilayah pemerintahannya. Dalam konteks ini, munculnya terminologi multikulturalisme adalah suatu bentuk kesadaran kolektif yang kemudiannya akan menyebabkan kebijakan negara atas lahirnya sebuah konsekuensi baik sosial maupun kultural ataupun budaya, terutamanya dalam konsekuensi yang tidak diingini sebagai akibat dari gelombang migrasi berskala besar yang pernah terjadi pada tahun 1960-an dan akhir 70-an. Okey, poin yang kedua iaitu mendapat dukungan dari para politik yang menggagas dan mempromosikannya. Salah seorang daripada pejabat pemerintahan Kanada mengatakan bahawa multikulturalisme yang berlaku di Kanada itu merupakan suatu fundamental bagi kepercayaan mereka bahawa setiap warga adalah sama. Selain itu, ia juga mengatakan bahawa multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk tetap mempertahankan identiti mereka, berbangga atas keluruhan mereka dan mempunyai rasa kepemilikan yang mendalam, iaitu a sense of belonging. Selain itu, Australia juga menganggap perkara ini telah meningkatkan jumlah orang-orang Asia dan kehadiran para pendatang dari wilayah Australia yang tidak boleh dikelaskan. Tambahan pula, di awal abad ke-21 sudah lazim bagi negara-negara barat yang menganut faham demokrasi liberal untuk menyebut diri mereka sebagai masyarakat multikultural, iaitu multicultural societies. Meskipun tidak semuanya menetapkan kebijakan multikultural yang resmi, iaitu official policies of multiculturalism, bahkan sejumlah negara-negara yang secara tradisional dikenal sebagai masyarakat yang homogen secara budaya seperti Jerman, Jepang tidak lagi dapat menyangka fakta bahawa populasi mereka akan diwarnai dan dipengaruhi oleh kemajmukan yang rasional dan etnis yang relatif tinggi dalam kedua tahun yang terakhir ini. Sebagai salah satu dampak migrasi global yang semakin intensif, dunia menjadi tempat bagi negara-negara yang multi-etnis dengan lebih dari 30% populasi berasal daripada masyarakat luar negara. Bahkan bukan di Australia dan Kanada saja. Di Amerika Syarikat juga multikulturalisme mula sering digunakan secara publik di awal tahun 1980-an dalam konteks reformasi kurikulum sekolah publik. Dan sebelumnya, iaitu kurikulum sekolah di Amerika Syarikat dikritik kerana menyerupai Eropah, iaitu Eurocentrism dan kegala-galanya mengakui
peran pencapaian perempuan, kaum kulit berwarna dan orang-orang di luar tradisi peradaban barat. Yang paling kontroversial dari konteks ini adalah gerakan yang menyebut diri mereka Afrocentrisme yang mencuba mencari pendasaran penting dan sentralnya tradisi-tradisi budaya Afrika dalam pembentukan sejarah Amerika dan Barat. Sekaligus meraihkan tradisi Afrika supaya dapat meningkatkan percaya diri dan kesuksesan di dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, kita dapat simpulkan bahawa penggunaan multikulturalisme ini sebahagiannya dapat meningkatkan kesedaran yang berkait dengan masalah rumpun manusia, etnik dan identiti nasional. Itulah salah satu antara sejarah-sejarah multikulturalisme di Indonesia. Okey, baiklah kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu falsafah kebudayaan lampau yang multikultural dalam bahagian 2, iaitu falsafah fi'il persendiri yang bermuatan multikultural. Sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal fi'il persendiri itu, perlu adanya upaya revitalisasi, sosialisasi, pemahaman, penghayatan penjiwaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan upaya menciptakan perdamaian, kesatuan, kerukunan dalam rangka memelihara stabilitas darah dan jauh dari ancaman COVID dapat lebih efektif. Ada beberapa cara bentuk penghargaan atas nilai-nilai kearifan lokal untuk mencipta stabiliti daerah, iaitu mengembangkan sikap toleransi dan empati. Toleransi adalah sikap rela menerima dan menghargai perbezaan dengan pihak lain. Empati merupakan sikap mahu merasakan pemikiran dan perasaan orang lain. Dengan pengembangan sikap toleransi dan empati sosial, diharapkan masalah-masalah yang timbul akibat atas keberagaman sosial budaya akan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi pertentangan sosial yang dapat mengancam stabiliti daerah. Yang kedua, mengembangkan sikap disiplin. Dalam upaya menghargai nilai-nilai kearifan lokal harus memiliki kepribadian dengan sikap dan perilaku disiplin, keterbukaan dan sikap positif dalam olahraga dan sejenisnya. Sikap dan perilaku hidup tertib dan disiplin sangat berguna untuk membina moral dan mentalitas masyarakat lokal. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan terhadap masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter budaya daerah. Yang keempat, mengembangkan budaya daerah melalui pendekatan multikulturalisme berdasarkan nilai-nilai falsafah hidup PLP sendiri dengan sentiasa bercerminkan pada sejarah perjuangan lokal. Dan yang terakhir, mensosialisasikan dan mencari solusi terhadap pengaruh negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya lokal. Okey, baiklah kita masuk kepada slide yang terakhir, iaitu kelemahan dan kritikan terhadap buku tersebut. Okey, dari segi struktur ayat yang digunakan agak kemas dan tersusun, tetapi ada sebilangan struktur ayat agak panjang yang akan menyebabkan pembaca sukar untuk memahami konteks ayat. Yang dari segi kandungan pula, isi yang digunakan sangat menarik dan ayat yang digunakan sangat terperinci dan mendalam. Dari segi sudut bahasa, kelemahan dari sudut bahasa, penggunaan dalam buku ini penggunaan bahasa sastra yang sangat tinggi yang akan menyebabkan pembaca sukar untuk memahami dan tidak sesuai untuk semua golongan. Contohnya untuk golongan dari segi dari pembaca remaja dan kanak-kanak, mereka sukar untuk memahami konteks ayat yang terdapat dalam buku ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syafiqah binti Abdul Hashim, bernombor metrik D193111951. Seperti yang kita sudah tahu apa itu maksud multikultural. Maksud ini telah diberitahu dan sudah diulas oleh rakan saya. Di sini saya akan merumuskan bahagian bab saya, iaitu berkaitan dengan tajuk tentang masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki perbezaan dari segi etnik, bahasa, agama dan adat resam.
Masyarakat pelbagai budaya adalah masyarakat yang terdiri daripada dua atau lebih elemen yang hidup bersendirian tanpa sebarang perantaraan antara satu sama lain. Dalam perpaduan politik, secara definisi yang diungkapkan oleh J.S. Furnivall, Nasikun juga mendedahkan definisi multikulturalisme. Menurut Nasikun, masyarakat pelbagai budaya adalah masyarakat yang terdiri daripada dua atau lebih ketenteraman sosial, masyarakat atau kumpulan yang terpisah dari segi budaya, ekonomi dan politik dan mempunyai struktur institusi dan berbeza antara satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, corak masyarakat Indonesia bahawa Bhinneka Tunggal Ika tidak lagi hanya tertumpu kepada kepelbagaian etnik, tetapi kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat Indonesia. Rujukan utama untuk merealisasikan masyarakat Indonesia pelbagai budaya adalah multikulturalisme, yang merupakan pandangan yang mengiktiraf dan mengagumi perbezaan kesaksamaan, baik secara individu mahu dan budaya. Multikulturalisme boleh mengembang apabila disokong oleh toleransi dan kesediaan untuk menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, kita mesti menghormati antara satu sama lain. Masyarakat berbilang budaya adalah keadaan masyarakat majmuk yang telah mencapai keharmonian dan kekerapan dalam masyarakat. Masyarakat budaya adalah masyarakat yang mempunyai beberapa subsistem di dalamnya, di mana subsistem berdiri sendiri dan saling berhubung antara satu sama lain dengan ikatan primordial. Masyarakat berbilang budaya sendiri terdiri daripada 3 elemen perkataan, iaitu masyarakat, pelbagai dan budaya. Masyarakat bermaksud perpaduan kehidupan manusia yang mengandungi interaksi dan toleransi antara orang atas dasar sistem kastam. Pelbagai cara, pelbagai atau kepelbagaian, manakala budaya bermaksud budaya, maka dapat disimpulkan bahawa masyarakat pelbagai budaya adalah masyarakat yang mempunyai dalam konteks seterusnya, marilah kita mengetahui kelebihan hidup sebagai masyarakat multikulturalisme. Yang kelebihannya ialah boleh mengetahui pelbagai budaya dari segi pelbagai rantau. Dengan hal ini, masyarakat tidak hidup ibarat katak di bawah tempurung. Dengan kehidupan ini, kita lebih mengetahui kehidupan sesuatu bangsa, adat, agama dan sebagainya. Sekurang-kurangnya, kita dapat menambah ilmu pengetahuan yang memang kita ketahui kita tidak pernah mempelajarinya. Seterusnya, marilah kita mengetahui tentang kelemahan hidup sebagai masyarakat multikulturalisme, iaitu konflik yang agak kerap. Perbezaan dalam masyarakat adalah salah satu pencetus konflik. Konflik boleh berbeza-beza, dari konflik antara individu hingga konflik antara kumpulan. Ini disebabkan oleh kekurangan toleransi antara individu dan antara kumpulan. Mempunyai pembahagian struktur sosial ke dalam institusi bukan pelengkap. Masyarakat yang pelbagai menjadi struktur masyarakat juga mengalami perbezaan antara satu komuniti dan komuniti lain.
Perbezaan struktur masyarakat dapat dilihat melalui institusi sosial yang tidak menjadi pelengkap. Sebagai contoh, di institusi agama di Indonesia yang menempatkan beberapa agama mempunyai struktur yang berbeza. Institusi agama ini tidak saling melengkapi kerana ciri-ciri kepelbagaian masyarakat iaitu agama juga berbeza. Kurangnya persetujuan iaitu persetujuan bersama. Kepelbagaian masyarakat mempunyai piawaian, nilai dan norma yang berbeza yang terkandung melalui tingkah laku masyarakat. Ini kerana ciri-ciri masyarakat yang berbeza kemudiannya disesuaikan dengan keadaan persekitaran, fizikal dan sosial. Kerana keadaan komuniti yang pelbagai perjanjian bersama cenderung sukar untuk dibangunkan. Seterusnya saya akan merumuskan pula tentang kritikan terhadap kehidupan multikultural. Kritikan terhadap pelbagai budaya mempersoalkan idea pemeliharaan budaya etnik yang berbeza di dalam sebuah negara. Pelbagai budaya adalah subjek perbahasan tertentu di negara-negara Eropah tertentu yang dikaitkan dengan idea negara bangsa. Pengkritik multikulturalisme mungkin menentang penyatuan budaya dari pelbagai etnik dan budaya mengikut undang-undang dan nilai negara yang ada. Sebagai alternatif, pengkritik boleh berpendapat asimilasi kumpulan etnik dan budaya yang berbeza menjadi satu identiti negara. Pengkritik multikulturalisme mempersoalkan sama ada kepelbagaian budaya etnik di sebuah negara perlu atau tidak. Multikulturalisme adalah topik pendebatan utama di beberapa negara Eropah yang pernah identiti dengan budaya nasional. Pengkritik multikulturalisme menolak penyatuan budaya pelbagai etnik dan budaya dengan undang-undang dan nilai-nilai negara yang mereka tinggal. Pengkritik juga menyokong asimilasi pelbagai etnik dan budaya dengan satu identiti nasional. Kritikan lain yang berkaitan dengan multikulturalisme merangkumi pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah penjajahan negara tuan rumah. Buku oleh Sneja Gune bertajuk Han Nations, Dimensi Kolonial Multikulturalisme mengatakan bahawa multikulturalisme adalah strategi pemerintahan untuk melayani minoriti pendatang di negara. Ini menurut kajian Gene, multikulturalisme dapat menjadi tabir bagi masyarakat yang lebih suka dilihat sebagai lebih homogen walaupun jelas heterogen. Oleh itu, dimensi kolonial sejarah sebuah negara sangat mempengaruhi pembentukan identiti minoriti. Pada masa yang sama, mengagungkan perbezaan budaya. Ethan Balibar mendakwa bahawa multikulturalisme sebenarnya mengekang jenis perkauman yang kurang kelihatan disebut perkauman diferensial. Perkauman seperti ini bergantung pada penampilan yang berbeza. Guna mengingatkan bahawa kesan rasis mengakui perbezaan yang sebenarnya adalah bahawa penonton mungkin menganggap bahawa ada ketidaksesuaian gaya hidup. Pendapat ini nampaknya tidak rasis, tetapi Balibar mengatakan bahawa multikulturalisme adalah perkauman yang pada awalnya tidak menunjukkan keunggulan tertentu berbanding kumpulan lain, melainkan hanya ketidaksesuaian gaya hidup dan tradisi. Seterusnya, saya akan merumuskan tentang multikulturalisme, pluralisme dan nasionalisme. Multikulturalisme dan pluralisme dapat difahami sebagai sebuah fahaman yang memandang keagamaan dalam masyarakat.
yang di mana dua fahaman tersebut mengakui dan serta menghormati perbezaan-perbezaan yang ada dalam masyarakat. Dua fahaman tersebut tentunya mempunyai persamaan serta terdapat pula perbezaan dalam pengertiannya. Multikulturalisme adalah sebuah pandangan yang melihat realiti sosial tentang adanya kepelbagaian dalam masyarakat. Kepelbagaian masyarakat dalam hal ini adalah keagamaan akan adanya budaya. Kebudayaan yang beragama tersebut merupakan wujud dari masyarakat multietnik. Ini sangatlah tercermin di masyarakat Indonesia yang terdiri daripada pelbagai etnik yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah fahaman yang menjunjung tinggi adanya keagamaan multietnik dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Pengertian pluralisme merupakan suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai ragaman etnik dan kelompok-kelompok yang pelbagai budaya dalam satu wilayah atau negara. Erti dari kata pluralisme akan manfaat keagamaan budaya itu sendiri tidak hanya bermakna sebagai satu keadaan masyarakat yang pelbagai, akan tetapi juga dimaknakan sebagai rasa toleransi yang ditimbulkan dari adanya kepelbagaian tersebut. Toleransi bererti menghargai setiap kepercayaan dan perilaku yang individu yakini sebagai sesuatu yang dianggap benar. Maka dari itu sangatlah diperlukan sikap pluralisme dalam masyarakat Indonesia agar terciptanya negara yang aman dan tenteram, tanpa adanya konflik-konflik yang timbul dari perbezaan keagamaan. Namun jika masyarakat Indonesia sendiri tidak memiliki rasa sikap toleransi yang tinggi terhadap keagamaan, maka akan sulit terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Nasionalisme adalah ideologi dan gerakan yang mengutamakan kepentingan negara tertentu, terutama dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kedaulatan nasional ke atas tanah air mereka. Nasionalisme adalah pemahaman yang mencipta dan mengekalkan kedaulatan sebuah negara dengan merealisasikan konsep identiti bersama untuk sekumpulan orang yang mempunyai matlamat yang sama atau cita-cita dalam merealisasikan kepentingan negara dan nasionalisme. Juga keinginan untuk mempertahankan negara mereka dari dalam atau luar. Ikatan nasionalisme tumbuh dalam masyarakat ketika pemikiran mereka mulai merosot. Ikatan ini berlaku apabila manusia mula hidup bersama-sama dalam tertentu kawasan dan tidak bergerak dari sana. Pada masa itu, naluri untuk mempertahankan diri sangat penting dan mendorong mereka untuk mempertahankan negara mereka, tempat tinggal mereka dan yang bergantung. Dari sinilah embrio ikatan ini yang sebenarnya lemah dan berkualiti rendah. Ikatan ini juga dapat dilihat dalam kerajaan ketika ada ancaman dari orang asing yang ingin menyerang atau menaluki sesebuah negara. Namun jika suasananya dari serangan musuh dan musuh diusir ke luar negara, kekuatan ini akan hilang. Seterusnya, saya akan membuat ulasan tentang gaya bahasa yang terkandung dari bab yang telah saya terangkan. Kelebihan gaya bahasa yang saya dapati adalah perbahasan ini sangat menarik untuk saya membuat rumusan, menggunakan perkataan yang mudah untuk saya fahami. Setiap isi yang diputarkan dalam buku ini bertetapan dengan apa yang ingin saya rumuskan. Kelemahan gaya bahasa yang saya dapati iaitu sesetengah bahagian tidak faham apa yang hendak diperjelaskan dan cerita terlalu panjang dan meleret serta susah untuk mencari isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaidah Sarah Aina binti Mizanuddin.
nombor kad matrik di 19311967. Seterusnya saya akan menerangkan tajuk multikulturalisme dan keadilan sosial dalam bidikan beberapa filosof. Baik, filosof yang pertama ialah Plato. Plato mendefinisikan keadilan sebagai harmoni, iaitu ketika masing-masing bahagian dalam masyarakat menjalankan tugas masing-masing. Menurutnya, masyarakat adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh susunan yang harmoni. Okay. Tiap-tiap anggota memperoleh kedudukan sesuai. Konsep keadilan yang dinyatakan Plato ini mengantarnya pada idealisme membentuk sebuah negara ideal dengan nama The City of Justice. Kemudian Plato dia membahagi 3 golongan masyarakat menurut fungsi masing-masing. Golongan pertama adalah golongan penjamin nafkah. Golongan ini terdiri daripada petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi dan pelaut. Tugas-tugas golongan pertama ni untuk membekalkan barangan harian bagi masyarakat. Contohnya macam makanan, kalau pelaut tu macam ikan-ikan, macam itulah makanan harian masyarakat. Golongan kedua ialah para penjaga. Mereka ditugaskan untuk mengatur dan mengawal golongan pertama tadi. Mereka mementingkan kepentingan bersama. Untuk itu, mereka harus dijauhkan daripada hak milik peribadi. Golongan ketiga pula ialah para pemimpin negara. Mereka diharapkan memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang memadai agar mampu menegakkan keadilan. Keadilan ditegakkan apabila setiap kelompok berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing. Untuk menegakkan keadilan ini, Plato menekankan pentingnya menanamkan sikap undang-undang kepada generasi muda. Sejak kecil lagi, anak-anak harus diperkenalkan dengan keadilan melalui disiplin mematuhi hukum dalam permainan harian yang mereka mainlah. Sesi Plato akan keadilan menjadi semakin terungkap dalam karyanya tentang hukum. Melalui karya ini, Plato memperlihatkan konsep keadilan yang diartikulasikan dalam bentuk norma undang-undang. Filosof yang kedua ialah Aristoteles. Aristoteles ni merupakan anak murid Plato. Aristoteles ni meneruskan cita-cita Plato, di mana ia menempatkan keadilan sebagai salah satu keutamaan dalam politik. Aristoteles memahami keadilan sebagai keutamaan kesempurnaan. Menurutnya, jika keadilan ditegakkan, maka tidak perlu lagi keutamaan lain. Dalam filosof ini telah diterangkan terdapat 2 jenis keadilan, iaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum ini berkaitan dengan tindakan yang selaras dengan hukum. Sebab itu, hukum yang adil menurut Aristoteles bererti hukum itu harus melayani kesejahteraan bersama. Seterusnya ialah keadilan khusus. Keadilan khusus ni berkaitan dengan keutamaan moral, iaitu dalam konteks kesamaan hak dan pembahagian yang adil. Berkaitan dengan keadilan khusus ini, Aristoteles telah membahaginya dalam 2 bahagian, iaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif ini berkaitan dengan pembahagian berdasarkan hak-hak yang memang layak diterima oleh seseorang. Manakala keadilan korektif atau nama lain komutatif berkaitan dengan persetujuan bersama yang dilakukan secara bebas. Hal yang demikian, sesebuah negara itu memerlukan perlembagaan yang adil. Dalam konteks ini,
perlembagaan menjamin bahawa kepentingan semua pihak dapat ditampung secara adil. Filosof yang ketiga ialah dunia Romawi. Dalam dunia Romawi, perbahasan tentang keadilan terungkap dalam simbol Dewi Istatia. Dewi Keadilan merupakan simbol kebanggaan orang-orang Romawi. Okay. Bagi orang Romawi, ketika berbicara tentang keadilan, kita harus mengaitkannya dengan hukum, iaitu undang-undang. Okay. Undang-undang menunjukkan cita-cita mulianya jika dikaitkan dengan keadilan. Filosof yang seterusnya, yang keempat ialah S.T. Thomas Aquinas. Okay, filosof ini mendefinisikan keadilan sebagai kehendak yang kukuh dan teguh untuk memberikan apa yang menjadi milik orang lain. Okay. Di sini, keadilan merupakan tindakan manusia yang terkait dengan hak seseorang. Konsep dasar keadilan yang dicetuskan Thomas ini berkaitan dengan susunan hubungan antara subjek. Okay. Maka landasan keadilan adalah peribadi manusia dalam korelasi sosial. Relasi yang dibangkitkan ialah relasi antara individu, relasi antara masyarakat secara keseluruhan dengan individu, dan relasi antara individu terhadap masyarakat secara keseluruhan. Thomas telah menjelaskan bahawa terdapat 3 jenis keadilan dalam filosof ini. Yang pertama ialah keadilan distributif. Keadilan distributif ini berkaitan dengan relasi antara masyarakat dengan individu sebagai warga masyarakat. Yang kedua ialah keadilan komutatif. Yang terakhir ialah keadilan umum. Keadilan umum ini sering disebut sebagai keadilan sah yang diarahkan pada kebaikan umum atau kepada masyarakat secara umum. Okay, seterusnya Immanuel Kant. Filosof ini berkaitan dengan keadilan. Kant menegaskan bahawa keadilan perlu diperlihatkan sebagai kewajipan moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Okay, Kant merujuk kepada Kant mengaitkan keadilan dengan hukum. Kata hukum dalam refleksi filosofis Kant merujuk kepada prinsip objektif dan rasional bagi tindakan yang harus dilaksanakan. Okay, seterusnya akan membuat perbandingan antara yang pertama tindakan yang sesuai dengan kewajipan dan yang kedua tindakan demi kewajipan. Okay, tindakan yang sesuai dengan kewajipan dan tindakan demi kewajipan tercatat dalam rumus imperatif, hipotesis dan imperatif kategoris. Demi membolehkan perintah moral bersifat kategoris, kan mengelaborasi 3 prinsip tindakan, iaitu prinsip hukum umum, prinsip hormat terhadap peribadi dan prinsip otonomi. Seterusnya ialah John Rawls. John Rawls menggagas keadilan sebagai fairness. Ini bermaksud keadilan seharusnya mampu memberi kesempatan yang adil dan hak yang sama bagi semua masyarakat untuk ikut serta dalam setiap proses pengambilan keputusan politik atau hidup bersama. Rawls yakin bahawa suatu konsep keadilan yang baik harus bersifat kontrak. Ini membawa maksud ia harus lahir sebagai hasil kesepakatan pelbagai pihak yang berkaitan yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses pemilihan prinsip-prinsip keadilan. Gagasan tentang keadilan sebagai fairness terangkum dalam 2 prinsip keadilan. Yang pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama bagi semua orang. Yang kedua ialah ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi dan jabatan terbuka.
Kekuatan dari keadilan sebagai fairness menurut Rawls terletak pada tuntutan bahawa ketidaksamaan dibenarkan selagi dapat memberi keuntungan kepada semua pihak dan sekaligus memberi keutamaan kepada kebebasan. Seterusnya ialah Robert Nozick. Nozick menekankan bahawa pembahagian yang adil harus berlandaskan pada hak. Prinsip keadilan ini berbeza dengan prinsip Rawls. Menurutnya, setiap orang melakukan apa yang ingin ia lakukan. Setiap orang mendapatkan apa yang dia hasilkan, dan apa yang orang lain lakukan secara sukarela atau hadiahkan dari apa yang mereka peroleh sebelumnya dan sebelum digunakan. Setiap orang melakukan apa yang disukainya dan mendapat apa yang orang lain mahu berikan. Jadi, dalam pandangan Nozick, setiap individu memiliki hak atas pemilikan, tukar dan pemilihan bebas untuk menghadiahkan sesuatu kepada orang lain. Pilihan bebas ini membatalkan setiap pola distribusi. Dan seterusnya ialah Emmanuel Levinas. Levinas menekankan bahawa di luar aku dan orang lain masih terdapat dunia di mana dapat ditemukan pelbagai wajah yang unik yang lain. Kehadiran pihak ketiga ini bersifat serentak dan langsung. Kehadiran orang lain membuatkan saya ingin menjalinkan persaudaraan dengannya. Dalam filosof ini, dia pasal diri kita dengan orang sekeliling kita, iaitu orang sekeliling kita tu orang asing, orang yang kita tak kenal, orang stranger. Jadi bila kita jumpa dengan seseorang yang baru kita kenal, mungkin setengah orang kita akan rasa macam dia ni macam okey lah, nak kawan lah dengan dia. Jadi macam tu lah, sebab itu dia kata kehaja. Jadi bila kita jumpa dengan seseorang yang baru kita kenal, mungkin setengah orang kita akan rasa macam dia ni macam okey lah, nak kawan lah dengan dia. Jadi macam tu lah, sebab itu dia kata kehadiran orang lain membuatkan saya ingin menjalinkan persaudaraan dengannya. Filosof yang terakhir ialah Paul Ricoeur. Refleksi Ricoeur tentang keadilan berkait rapat dengan idenya tentang etika. Tujuan etika adalah hidup baik bersama dan bagi orang lain untuk meluaskan skop kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil. Hidup baik menurut Ricoeur merupakan tujuan tindakan manusia. Institusi dapat menjamin secara sah dan perlembagaan semua tindakan yang adil. Atas dasar ini, Ricoeur menekankan bahawa kehendak untuk bertindak dan niat untuk hidup bersama mesti dilihat sebagai jiwa atau prinsip dalam perlembagaan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang model-model keadilan secara ringkas. Model keadilan ada 4. Yang pertama ialah model keadilan communitarian. Keadilan ini berdasarkan pengertian satu kelompok dianggap secara umum berlaku untuk semua masyarakat. Nilai-nilai kultural kelompok tersebut dianggap berlaku umum untuk semua masyarakat. Yang kedua ialah model keadilan liberal, menunjukkan sikap adil negara terhadap semua pandangan budaya yang ada dalam masyarakat. Model sebegini kebanyakannya ditemui di negara-negara liberal barat. Menurut Budi Hardiman, model kedua ini juga mengandungi ketidakadilan tertentu. Ketiga ialah model keadilan multikultural. Negara ini merangkumi semua kelompok budaya dan masyarakat, baik minoriti dan majoriti. Model ini menggalakkan perkembangan setiap kumpulan budaya yang ada dalam bentuk subsidi atau pemotongan cukai. Yang terakhir ialah model keadilan transnasional. Model ini menampilkan negara yang membuka forum dalam masyarakat agar semua orang dapat membincangkan keadilan dan bagaimana ia dilaksanakan. Proses pembincangan berterusan dilakukan di forum awam yang ada. Hal yang demikian, peranan masyarakat amatlah penting. Sekadar itu sahaja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Syafiqah binti Nur Rizwan. Nombor kad matrik D19311997. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu apa itu multicultural. Multicultural ini merupakan satu model pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman etnis budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Baiklah, dekat sini ada satu perkataan yang kita tak pernah dengar ataupun kita jarang dengar, iaitu ras. Okey, saya nak terangkan sedikit apa maksud ras tu. Ras adalah kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi dan dapat dibezakan dengan jelas dalam masyarakat. Pada suatu ketika dahulu, manusia pernah dibahagikan kepada kategori Caucasoid, Megaloid, Negroid dan Australoid dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani Syafiqah binti Nur Rizwan. Nombor kad matrik D19311997. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu apa itu multicultural. Multicultural ini merupakan satu model pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman etnis budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Baiklah, dekat sini ada satu perkataan yang kita tak pernah dengar ataupun kita jarang dengar, iaitu ras. Okey, saya nak terangkan sedikit apa maksud ras tu. Ras adalah kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi dan dapat dibezakan dengan jelas dalam masyarakat. Pada suatu ketika dahulu, manusia pernah dibahagikan kepada kategori Caucasoid, Megaloid, Negroid dan Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu 3 lapis diskursus yang berkaitan dalam pendidikan multikultural, iaitu yang pertama, masalah kebudayaan. Dalam hal ini terkait masalah-masalah mengenai identiti budaya sesuatu kelompok masyarakat. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu 3 lapis diskursus yang berkaitan dalam pendidikan multikultural, iaitu yang pertama, masalah kebudayaan. Dalam hal ini terkait masalah-masalah mengenai identiti budaya sesuatu kelompok masyarakat atau suku. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu falsafah multikultural. Ada 3. Baiklah, yang pertama, multikultural dan kulturalisme pada dasarnya merupakan sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang. Yang kedua, multikulturalisme sebagai upaya penghormatan serta keingintahuan tentang budaya serta etnis orang lain. Yang ketiga, multikulturalisme mencakup upaya untuk mencuba melihat bagaimana kebudayaan yang ada dapat mengeksplorasikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri dan orang lain. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu falsafah multikultural. Ada 3. Baiklah, yang pertama, multikultural dan kulturalisme pada dasarnya merupakan sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang. Yang kedua, multikulturalisme sebagai upaya penghormatan serta keingintahuan tentang budaya serta etnis orang lain. Yang ketiga, multikulturalisme mencakup upaya untuk mencuba melihat bagaimana kebudayaan yang ada dapat mengeksplorasikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri dan orang lain.
Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu pendidikan dan semangat multikularisme. Kita ambil sebagai contoh bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia yang multikular telah mendapat tentangan berupa merebaknya faham-faham radikal, ekstremis dan masalah teroris. Yang kedua, terbitnya sebuah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terbitan rasmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, pembunuhan terhadap orang yang menyembah selain Allah atau musyrik boleh dilakukan. Okey, saya terangkan sedikit tentang ayat tersebut. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya, iaitu pendidikan dan semangat multikularisme. Kita ambil sebagai contoh bangsa Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia yang multikular telah mendapat tentangan berupa merebaknya faham-faham radikal, ekstremis dan masalah teroris. Yang kedua, terbitnya sebuah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terbitan rasmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga, pembunuhan terhadap orang yang menyembah selain Allah atau musyrik boleh dilakukan. Okey, saya terangkan sedikit tentang ayat tersebut. Okey, slide seterusnya. Pemahaman radikalisme agama yang bertentangan dengan konstitusi yang menekankan asas perhargaan atas berbagai macam agama, keyakinan, budaya dan golongan, macam saya terangkan tadi itulah yang dekat perkataan pembunuhan tu. Okey, yang seterusnya, pentingnya pendidikan Islam berbasis keragaman. Okey, slide yang seterusnya. Pemahaman radikalisme agama yang bertentangan dengan konstitusi yang menekankan asas perhargaan atas berbagai macam agama, keyakinan, budaya dan golongan, macam saya terangkan tadi itulah yang dekat perkataan pembunuhan tu. Okey, yang seterusnya, pentingnya pendidikan. Kelebihan dan kelemahan masyarakat multikultural. Yang pertama, kelebihannya dapat mengenal dan mengetahui berbagai macam kebudayaan dari berbagai macam daerah. Kita dapat kenal macam-macam orang, dapat banyak kawan. Kita tahu adat orang kat sini macam mana, ada orang kat sini macam mana. Kita tahu budaya orang Kelantan macam mana, budaya orang Kedah macam mana, budaya orang Selangor macam mana. So kita dapat tahu. So ilmu kita pun makin berkembang, makin kita tahulah banyak-banyak benda yang kita tahu. Seterusnya, kekurangannya dapat menimbulkan adanya suatu konflik antara kelompok masyarakat. Macam yang saya terangkan main banyak-banyak tadi. Bila kita lain warna kulit, lain budaya, lain cara adat dan sebagainya, dia akan menimbulkan rasa iri hati bila orang lain lebih daripada kita. Dia akan menimbulkan satu konflik antara kelompok masyarakat. Contoh, orang Cina lagi maju daripada orang Melayu. Tu di antara salah satunya lah. So bila orang Cina lagi maju daripada orang Melayu, tu dah timbulnya satu konflik. Mula nak salahkan orang Cina, mula nak salahkan orang Melayu salahkan orang Cina salahkan orang Melayu, salahkan antara satu sama lain. Padahalnya bila kita nak berjaya ni, kita kena berusaha, kita kena berdoa, kita kena tawakal, baru kita boleh berjaya. Kita beribadah cara kita, orang bukan Islam beribadah cara dia. So lain-lain. Jadi kesimpulan saya untuk tajuk saya, kita kelebihan dan kelemahan masyarakat multikultural. Yang pertama, kelebihannya dapat mengenal dan mengetahui berbagai macam kebudayaan dari berbagai macam daerah. Kita dapat kenal macam-macam orang, dapat banyak kawan.
Kita tahu adat orang kat sini macam mana, adat orang kat sini macam mana. Kita tahu budaya orang Kelantan macam mana, budaya orang Kedah macam mana, budaya orang Selangor macam mana. So kita dapat tahu. So ilmu kita pun makin berkembang, makin kita tahulah banyak-banyak benda yang kita tahu. Seterusnya, kekurangannya dapat menimbulkan adanya suatu konflik antara kelompok masyarakat. Macam yang saya terangkan banyak-banyak tadi. Bila kita lain warna kulit, lain budaya, lain cara adat dan sebagainya, dia akan menimbulkan rasa iri hati bila orang lain lebih daripada kita. Itu akan menimbulkan satu konflik antara kelompok masyarakat. Contoh, orang Cina lagi maju daripada orang Melayu. Itu di antara salah satunya lah. So bila orang Cina lagi maju daripada orang Melayu, itulah timbulnya satu konflik. Mula nak salahkan orang Cina, mula nak salahkan orang Melayu salahkan orang Cina salahkan orang Melayu, salahkan antara satu sama lain. Padahalnya bila kita nak berjaya ni, kita kena berusaha, kita kena berdoa, kita kena tawakal, baru kita boleh berjaya. Kita beribadah cara kita, orang bukan Islam beribadah cara dia. So lain-lain. Jadi kesimpulan saya untuk tajuk saya, kita sebagai orang